Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikh hari ini ialah istimewa kerana ia jatuh sehari sebelum umat Islam menyambut Ramadan Al-Mubarak, iaitu bulan yang istimewa, yang mulia. Lantaran dalam bulan inilah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mendoakan dan menggalakkan usaha murni ini agar meraih sepenuh kejayaan, sukalah saya menyatakan bahawa masyarakat Melayu khasnya dan umat Islam amnya mempunyai akar umbi tamadun mereka yang panjang melalui peranan tulisan Jawi. Semua penulisan hikayat, syair, peribahasa, perumpamaan, bidalan dan kata-kata adat semuanya beroleh asal-usulnya dalam tulisan Jawi. Kisah 9 Wali Songo abad ke-14 dari Jawa, kisah kebesaran Kesultanan Melaka dan sejarah Melayu karangan Tun Sri Lanang adalah hasil aksara Jawi. Undang-Undang Melaka dan juga Undang-Undang 20 Minangkabau, Kisah Aceh melalui Kesultanan Sultan Ali Mughayat Shah, Sejarah Brunei Darussalam, Batu Bersurat Terengganu, antara lain adalah hasilan aksara Jawi, tulisan tangan. Begitulah juga pengkisahan semua aspek perhubungan rasmi Inggeris dengan Kesultanan Melayu semenjak 1778 sehingga tahun-tahun sebelum merdeka 1957. Semuanya dalam aksara Jawi. Bahkan detik bersejarah pemasyhuran kemerdekaan 1957 juga ditulis sepenuhnya dalam tulisan Jawi. Jadi tulisan Jawi sudah menjadi sebati, sudah menjadi integral dalam pendidikan, dalam sosio, budaya dan cara hidup masyarakat Melayu semenjak Islam bertapak di wilayah Nusantara ini lagi. Malah memang boleh diperakukan bahawa pendidikan Al-Quran masyarakat Nusantara itu sendiri bermula dengan aksara Jawi yang merupakan adaptasi daripada huruf-huruf hijaiyah Al-Quran itu sendiri dengan tambahan beberapa huruf cipta padanan seperti Gha, Cha dan Ya untuk disesuaikan dengan sebutan lidah orang Melayu. Selain begitu, dekat kaitannya dengan Al-Quran, hadis dan juga kitab ilmuwan, tulisan Jawi juga menzahirkan rentetan tamadun tinggi, sebuah bangsa yang mengandungi nilai estetika serta nilai kemanusiaannya. Melihat pada fungsi dan peranan tulisan Jawi yang sangat penting dalam sejarah negara dan sebagai kerajaan yang peka dengan asal-usul kita, warisan bangsa dan agama, maka sampai sudah masanya bagi kita mengapungkan semula teras terendam. Ini bahasa Abang Rais benar itu. Terapungkan semula teras terendam, menghidupkan semula warisan bangsa yang penuh dengan daya tarikan, aspek estetika, seni dan juga mesej penggemblingan nilai ini. Seperti yang dimaklumkan, Kementerian Pendidikan telah mula menggalakkan pembelajaran Jawi elektif bagi pelajar-pelajar yang berkelayakan tanpa paksa. Dan saya berpandangan bahawa setiap bangsa harus tidak mengabaikan elemen ataupun unsur-unsur warisan bangsanya. Di samping itu, dalam konteks masyarakat majmuk pula, mereka yang punya minat dan keinginan untuk melibatkan diri dengan aspek seninya, budaya dan warisannya amat wajar dan amat adil jika kerajaan memberikan galakan yang setimpal. InsyaAllah kita akan berikan galakan yang setimpal. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
Pameran Jawi Jiwa Bangsa, Seni Tonggak Budaya anjuran Yayasan Budi ini merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu diperluaskan ke seluruh negara kerana Jawi ini adalah sebahagian daripada identiti negara yang bukan saja perlu dipertahankan tetapi diperkasakan kembali sebagai pemangkin kepada perpaduan melalui seni dan warisan. Ini bertepatan dengan perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan yang mentakrifkan Melayu itu hendaklah beragama Islam, bertutur secara lazim dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Istilah adat istiadat di situ adalah budaya Melayu. Dan usaha penganjur pada hari ini merupakan langkah yang saya kira amat mulia dalam memperjuangkan hak-hak asasi budaya dan warisan Melayu sebagai jati diri dan warisan nasional. Saya yakin apabila pameran ini dan usaha promosi lainnya di Gembleng, kemudian di kawasan-kawasan negeri di Semenanjung, juga di Sabah, di Sarawak, potensi untuk memupuk skrip Jawi ke tahap dan penerimaan semula masyarakat amat diyakini sifat positifnya. Saya berharap agar institusi utama seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, kerajaan-kerajaan negeri dan juga badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO akan bersama-sama mempromosi aspek budaya dan warisan melalui aksara Jawi kerana tentunya sebagai sebuah negara bangsa kita tidak mahu kehilangan identiti penting ini. Dan dalam hal ini semangat, roh serta perkembangan tulisan Jawi ini mestilah sentiasa dihidupkan. Saya juga menyeru kepada syarikat-syarikat korporat, terutamanya syarikat-syarikat mungkin milikkan kerajaan, agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, PBT dan juga kerajaan negeri memperbanyakkan lagi penggunaan tulisan Jawi sama ada dalam segmen papan tanda, acara festival dan sebagainya. Ini adalah suatu yang saya kira penting diberikan perhatian. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, bersekali dengan pelancaran Jawi Jiwa Bangsa ini, turut diangkat untuk dilancarkan bersama ialah buku Budi Asas Tamadun, hasil karya yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim bersama 13 penulis sahabat yang disebutkan beliau tadi, yang telah pun mencetuskan pemikiran semua pihak menerusi pandangan dan juga teguran tajam, kritis serta membina dalam nak menzahirkan kebimbangan, menzahirkan teguran terhadap hilangnya budi dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Karya ini pastinya amat sesuai untuk digarap, untuk digilap sebagai pembidang pemikiran kerana dalam usaha kita untuk menuju ke sebuah negara maju, budi yang seharusnya menjadi sebahagian inti jati diri serta batu asas pada ketamadunan Malaysia tidak boleh dibiarkan hanyut lantaran pengaruh budaya luar atau gersangnya masyarakat kita dari asuhan sebenar aspek budaya yang tinggi ini. Saya bernasib baik kerana Tan Sri Dr. Rais telah menyampaikan pada saya senaskah buku ini beberapa minggu yang lalu. Apa yang disajikan dalam karya ini saya dapati amat penting disedari dan bersama pula memupuk kembali amalan nenek moyang kita zaman berzaman ini. Kita semua memiliki beberapa lunas tanggungjawab untuk bersama-sama membina masyarakat sopan santun, anak-anak yang bersahsiah untuk membina masyarakat, dan kita juga sedar seperti yang diutarakan dalam buku ini, budi adalah perisai kemuliaan hidup dan jika ianya dijadikan sendi ataupun amalan masyarakat, saya penuh yakin dan percaya Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara yang mempunyai tamadun hebat dan akan dihormati oleh semua pihak.